Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azizana Alam dan ini Pastikan Sahih edisi Rabu 23 Februari 2022. Baik, ada sudah mendapatkan vaksinasi booster. Jika belum dan anda ingin mendapatkannya, anda boleh lakukan sedemikian secara walk-in. Dan untuk makluman, vaksinasi booster kini dibuka secara walk-in kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas dengan menghadirkan diri ke pusat pemberian vaksin yang telah disenaraikan, iaitu dengan melayari laman sesawang protecthealth.com.my untuk mendapatkan senarai pusat PV yang melaksanakan vaksinasi booster secara walk-in. Baik, kita mulakan hebahan hari ini dengan berita viral. Ini adalah peratusan liputan vaksinasi mengikut jenis sekolah di Malaysia setakat 20 Februari lalu. Sekolah kebangsaan mencatatkan sebanyak 9.1% bagi mereka yang telah divaksinasi. Manakala sekolah jenis kebangsaan Cina mencatatkan sebanyak 41.4% jumlah mereka yang sudah divaksin. Selain itu, sekolah jenis kebangsaan Tamil menunjukkan jumlah sebanyak 7.1%, sekolah rendah agama sebanyak 18.1%, sekolah bandar 15.1% dan sekolah luar bandar sebanyak 13.5%. Baik, ini pula adalah jumlah kumulatif atau peratusan pemberian dos penggalak setakat 20 Februari lalu. Setakat ini, jumlah keseluruhan dos penggalak diberikan adalah sebanyak 13,992,391 dos atau 59.5% pemberian dos penggalak. Tertinggi adalah di Selangor, iaitu sebanyak 3,539,928 dos, diikuti dengan Kuala Lumpur iaitu sebanyak 1,607,303 dos. Peratusan tertinggi pula melibatkan kawasan di sekitar Lembah Kelang iaitu sebanyak 84.4%. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kes COVID-19 di Malaysia, anda boleh layari covidnow.moh.gov.my. Baik, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) merupakan salah satu komplikasi serius yang boleh berlaku akibat jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak, di mana terjadinya keradangan pelbagai organ dalaman, terutamanya jantung, paru-paru dan otak. Walaupun ia jarang berlaku, namun MIS-C ini boleh membawa bahaya dan juga maut. Di antara Jun 2020 hingga Disember 2021, sebanyak 174 kes MIS-C yang dikenal pasti oleh MIS-C Malaysia Study Group. Majoriti memerlukan rawatan kritikal di unit rawatan rapi pediatrik PICU, manakala 7 kes telah disahkan meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 57% dari kes MIS-C terjadi dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Berikutnya adalah perbandingan kes denggi dan chikungunya bagi tahun 2021 dan 2022 dalam tempoh yang sama. Denggi mencatatkan jumlah sebanyak 4,454 kes pada tahun lalu dan meningkat sebanyak 11.1% kepada 4,950 kes pada tahun ini. Manakala bagi chikungunya pula, jumlah kes meningkat sebanyak 18%, iaitu 150 kes pada tahun 2021 kepada 177 kes pada tahun ini. Jadi pastikan anda meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit bagi mencari dan memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Selain itu, periksa lorong belakang rumah anda dan buang segala bekas berpotensi untuk menakung air. Pada 4 Februari 2022, jam lebih kurang 11 pagi telah terkesan di media sosial berkenaan satu WhatsApp mengenai laporan dari IPD Tapah bahawa terdapat 3 atau 4 lelaki akan melawat rumah dan mendakwa mereka dari syarikat air atau syarikat elektrik yang hadir untuk menukar mentol elektrik bagi tujuan penjimatan. Selepas itu, mereka kononnya didakwa melakukan rompakan menggunakan senjata. Hasil siasatan pihak polis, maklumat yang diviralkan adalah tidak benar kerana tiada sebarang kejadian rompakan atau pencurian
penceburhan berlaku atau dilaporkan kepada pihak polis. Selain itu, pihak polis Tapah tidak pernah mengeluarkan amaran mengenai kejadian ini serta hasil semakan juga mendapati WhatsApp ini pernah ditularkan pada tahun 2019. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) telah dimaklumkan terdapat kumpulan Telegram yang menyamar sebagai pihaknya bagi mempromosikan skim pelaburan yang meragukan. MDEC menerusi satu paparan di Facebook ingin menegaskan tidak menjalankan sebarang skim pelaburan secara langsung dengan orang ramai dan kumpulan Telegram ini beroperasi tanpa kebenaran dan pengesahan MDEC. Orang ramai diminta agar berhati-hati terhadap kumpulan tidak sah sama ada di WhatsApp, Telegram dan aplikasi khidmat pesanan lain yang mempromosikan skim pelaburan di bawah MDEC. Untuk maklumat lanjut mengenai segeran dan program MDEC, sila layari laman sesawang MDEC di www.mdec.my. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 telah mendapat perkenan diraja pada 19 Januari 2022 dan dimasukkan dalam warta pada 25 Januari 2022. Sehubungan itu, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan tarikh permulaan kuatkuasa Akta A1644 ini pada 22 Februari 2022. Secara keseluruhannya, terdapat 17 peruntukan dipinda dengan penambahbaikan yang melibatkan pindaan bagi perkara-perkara yang berikut. Antaranya pindaan kepada tafsiran pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan, peningkatan hukuman penjara dan pengenaan hukuman sebatan serta peruntukan kesalahan yang lebih berat termasuk melibatkan penjawat awam. Baik, tahanan yang meninggal dunia sementara menunggu sebutan semula kes pada 10 April depan dilaporkan mengalami sesak nafas sebelum dihantar ke Hospital Sultan Ismail untuk menerima rawatan. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Dato' Azri Ahmad berkata dalam kenyataannya, tahanan tersebut yang direman selama 4 hari di lokap Balai Polis Sri Alam turut didapati positif COVID-19. Katanya lagi punca kematian masih belum diketahui dan bergantung pada laporan analisa serta ujian makmal oleh pihak patologi. Pada 3 Februari lalu, seorang lelaki Melayu ditahan di dalam pemutihan tapis dan disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Polis mengesahkan satu video tular yang menyaksikan sebuah kereta jenis Toyota Avanza dipandu berlawanan arus di tepi jalan berhampiran Pusat Perdagangan Kelana Mas pada 19 Februari lalu. Ketua Polis Daerah Langkawi SCP Syarimat Ashari berkata dalam satu kenyataan ketika kejadian, sepasukan polis dari bahagian narkotik daerah Langkawi dibantu kenderaan MPV dalam tugasan optapis melihat kenderaan tersebut di dalam keadaan mencurigakan dan disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Katanya lagi menyedari kehadiran polis, kenderaan tersebut bertindak memecut dan melanggar beberapa kenderaan sebelum menghala ke Jalan Padang Mat Sirat. Tambahnya, berlaku kejadian kejar mengejar di antara kenderaan MPV polis dan kenderaan terbabit sebelum ia terbabas ke dalam parit. Omicron telah muncul sebagai varian yang dominan di Malaysia berikutan kadar kebolehjangkitan varian Omicron yang tinggi dan cepat. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati orang ramai agar terus patuh kepada SOP dan amalan norma baru. Laksanakan ujian pengesahan COVID-19 apabila perlu dan bersesuaian seperti selepas berhimpun dalam khalayak ramai atau selepas mengalami sebarang gejala COVID-19.
Baik, ini adalah pesanan kepada ibu bapa yang membawa anak mereka untuk mendapatkan vaksin. Yang pertama, pastikan anak-anak anda memiliki rehat yang mencukupi sebelum dibawa untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Selain itu, kanak-kanak yang bakal divaksin juga perlu berada dalam keadaan yang sihat dan aktif serta makan dan minum yang cukup sebelum disuntik. Seterusnya, selepas menerima vaksin, pastikan anak-anak anda tidak melakukan aktiviti berat bagi tempoh seminggu seperti berjoging, berbasikal dan aktiviti fizikal di sekolah. Ini penting bagi memastikan badan mereka dapat melalui proses pembinaan imuniti dengan baik dan mengelakkan sebarang komplikasi akibat melakukan aktiviti berat. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan subvarian BA.2 Omicron memberi kesan jangkitan yang sama dengan varian asal BA.2. Pengelukanan WHO Maria Van Kerkhove berkata dapatan kajian itu hasil sampel COVID-19 yang diperoleh dari pelbagai negara. Maria Van Kerkhove mengetahui bahagian teknikal pasukan maklum balas COVID-19. WHO berkata hasil kajian itu memberi kelegaan kepada negara seperti Denmark yang terkesan dengan penularan subvarian BA.2 Omicron. WHO menerusi kenyataan sama berkata pihaknya sedang menjalankan kajian lanjut selepas data awal mendapati subvarian BA.2 lebih mudah menular berbanding BA.1. Pendakwaan wujud kartel dalam Polis Diraja Malaysia PDRM sebagaimana didakwa bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur tidak dapat ditentusahkan. Menurut Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC, Pengurusi EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan berkata keputusan itu adalah dapatan siasatan badan itu berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi beserta dokumen yang diperoleh. Beliau berkata siasatan EAIC mendapati wujud asas bahawa terdapat pegawai PDRM terlibat kegiatan sindiket jenayah dan siasatan dijalankan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia serta PDRM terhadap pegawai-pegawai terbabit. Tambah beliau berdasarkan keterangan diperoleh EAIC menunjukkan mekanisme pelantikan kenaikan pangkat selain pertukaran diamalkan oleh PDRM dan Suruhanjaya Pasukan Polis SPP melibatkan proses yang teliti serta mempunyai beberapa peringkat lapisan yang sukar ditembusi selain dicampur tangan oleh pihak luar. Pelaksanaan rangkaian generasi kelima 5G perlu dibuat dalam jangka waktu sewajarnya bagi mengelakkan kehilangan pelabur berpotensi, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Beliau berkata pelaksanaan 5G perlu dilakukan dalam tempoh 3 tahun dengan sekurang-kurangnya 80% kawasan berpenduduk menerima liputan rangkaian itu. Anwar berkata beliau akan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah berkaitan bagi memastikan pelaksanaan 5G akan berlangsung dalam tempoh sepatutnya. Jumaat lepas, Anwar berkata Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Kementerian Kewangan MOF akan membentangkan memorandum Jemaah Menteri bulan depan untuk menoktahkan isu berkaitan Digital Nasional Berhad DNB. Bekas Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Syahrudin Jamal akan bertanding pada pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15 sekaligus mahu mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Bukit Kepong. Beliau akan bertanding mewakili Perikatan Nasional PN. Syahrudin turut memberi bayangan PN akan bertanding di semua 56 kerusi DUN pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Syahrudin memenangi kerusi DUN Bukit Kepong dengan majoriti 1,273 undi menewaskan calon Barisan Nasional Muhammad Nur Taib dan calon PAS Muhammad Nur Iqbal. Seterusnya, seorang pengarah sebuah syarikat penggelar Datuk Seri ditahan kerana didakwa memberi wang suapan sebanyak RM2 juta kepada pegawai dan kaki tangan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB. Ia sebagai dorongan membantu syarikatnya bagi mendapat kerja-kerja pembinaan jalan kereta api dan pembangunan pelabuhan di wilayah Songkhla, Thailand.
Suspek ditahan sepasukan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur kira-kira pukul 3.10 petang semalam. Menurut sumber, SPRM telah melakukan penggeledahan di pejabat dan rumah individu berkenaan dan mengesan saksi-saksi yang terlibat. 9 individu termasuk 7 warga asing ditahan kerana disyaki terlibat dengan kegiatan penipuan dalam talian calling center di Jalan U-Turn kemarin. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur ACP Muhammad Mahidi Syam Ishak berkata mereka ditahan di sebuah kondominium mewah terdiri daripada 2 lelaki tempatan, 5 lelaki dan 2 wanita warga China berusia lingkungan 22 hingga 42 tahun. Beliau berkata dalam serbuan pada pukul 4.30 petang, polis merampas 1 set komputer, 15 unit telefon pelbagai jenama, 1 unit router dan 1 modem yang disyaki digunakan untuk kegiatan penipuan pelaburan yang menyasarkan pelanggan dari luar negara. Baik, ketagihan internet dan kawalan ibu bapa yang kurang efektif merupakan punca peningkatan risiko keselamatan cyber terhadap generasi muda. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, faktor itu antara dapatan utama kajian tanda aras kesedaran keselamatan Cyber 2021-2022 yang dilaksanakan oleh Cyber Security Malaysia CSM dalam tempoh 16 November hingga 3 Disember 2021 dengan kerjasama bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan KPM. Berdasarkan laporan kajian itu, tanda-tanda ketagihan internet yang dikenal pasti adalah tidur lewat, lebih suka bermain telefon pintar berbanding bermain dengan rakan serta marah apabila tidak diberikan menggunakan telefon pintar. Baik, kita akan teruskan dengan hebahan yang seterusnya. Baik, bagi hebahan yang seterusnya kita akan mengenai pelancaran 5G yang akan patut dilakukan yang sebaiknya iaitu SUT Malaysia bakar hilang pelabur baharu berpotensi sekiranya pelaksanaan perkhidmatan internet 5G mengambil masa lama. Justru perkhidmatan jalur lebar 5G perlu dilengkapkan dalam tempoh 3 tahun. We have decided to give ourselves 3 years. We must achieve 80% coverage. Why? Kalau kita lambat, for example, syarikat-syarikat besar yang menggunakan teknologi moden, kalau dia nak datang ke Malaysia, dia akan tanya whether we have 5G facilities or not. Kalau kita ada 5G facilities, then they will come, they will operate here because we have the 5G facilities. They can use the robotic technology and whatever. Tapi kalau kita kata, oh no, maybe in the next 5 years baru kita ada 5G. They can't wait. Baik, bekalan kit ujian pantas RTK antigen COVID-19 keluaran Perbadanan Bioteknologi Melaka yang akan disediakan di pasaran tidak lama lagi bakal menampung keperluan kit ujian terbabit di negeri itu. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata kit ujian berkenaan sudah mendapat kelulusan pihak berkuasa peranti perubatan MDA dan akan berada di pasaran hujung Februari ini. Kit ujian tersebut juga akan dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran dan akan dijual di farmasi yang disenaraikan. Katanya Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali akan mengumumkan ketetapan lanjut penjualan kit ujian berkenaan termasuk hak pembelian dan sebagainya. Kawasan sepadan Malaysia, Thailand di Kelantan kini menjadi tumpuan aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti khususnya dari Myanmar. Perkara itu didedahkan Pegawai Pemerintah Batalion 8 PGA Pengkalan Cepa Superintendent Mat Syukur Yusof susulan peningkatan ketara jumlah tangkapan melibatkan parti warga negara itu sejak kebelakangan ini. Sejak Januari hingga kemarin, seramai 99 parti Myanmar telah ditahan anggota keselamatan itu kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Jelas beliau situasi itu dibimbangi kerana berbanding sebelum ini, penyeludup lebih cenderung memilih laluan di sebelah pantai barat untuk melakukan kegiatan berkenaan.
Baik, 4 premis kecantikan, 2 di Kuala Lumpur dan masing-masing 1 di Selangor dan Pulau Pinang diserbu kerana menyediakan perkhidmatan rawatan estetik melibatkan penggunaan peralatan-peralatan perubatan dan ubat-ubatan berjadual. Sebuah dilakukan dalam operasi bersepadu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama Jabatan Imigresen Malaysia yang diadakan baru-baru ini. KKM melalui cawangan kawalan amalan perubatan swasta CKAPS, bahagian amalan perubatan bertindak melalui maklumat yang disalurkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Gua Musang hari ini atas pertuduhan membunuh ibu tirinya di sebuah rumah di Kampung Batu Mancang, Jerit, Gua Musang, Kelantan minggu lalu. Tertuduh Abdul Aziz Abdullah, 33 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Tengku Syarizam Tuan Lah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh ibu tirinya, Rahana Abdul Razak, 55 tahun. Kesalahan itu dilakukan di sebuah bilik di rumahnya di Kampung Batu Macang di sini kira-kira pukul 3.30 hingga 4.30 petang pada 16 Februari lalu. Baik, pastikan sahih bersedia. Kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama Pastikan Sahih dan jangan lupa untuk saksikan Bicara Diary Rawat malam ini jam 9 malam dengan tajuk kesan AEFI, perlu takut atau tidak, bersama dengan Dr. Azwana Ramli, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pharmacovigilance Bahagian Regulatory Farmasi Negara KKM, dan juga Dr. Punita Arnimnya, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Semenyi. Siaran ulangan adalah pada Jumaat 25 Februari 2022 jam 3.30 petang di TV1. Baik, Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 akan berlangsung pada 24 sehingga 27 Februari 2022 di Kuching Waterfront Sarawak dari jam 10 pagi hingga 11 malam. Dan persembahan artis popular antaranya Datuk Jamal Abdillah, Dayang Nur Faizah, Jerry Kamil, Matthew, Dewi Liana Seriasta, Bob Yusof, Nikolai, Megan, Fendi Kenali, Roslan Madun, dan juga lain-lain aktiviti berbicara komuniti Sarawak, persembahan kebudayaan di pentas terapung, perarakan perahu ataupun perahu, tambang berhias, persembahan bunga api dan musical water fountain, food bazaar dari jam 10 pagi hingga 11 malam. Baik, pertandingan Reka Cipta Maskot RTM bertemakan digital. Tarikh tutup pada 24 Februari 2022 dan hadiah mesti dimenangi sebanyak RM1,800. Layari www.rtm.gov.my untuk terma dan juga syarat. Baik, dapatkan informasi terkini berkaitan pendermaan organ di Pusat Sumber Transplant Nasional Aras 5, Menara Wisma Sejarah, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur, atau anda boleh layari www.dermaorgan.gov.my, atau anda boleh emailkan sebarang pertanyaan di ntrc@moh.gov.my, atau anda boleh hubungi talian 1800 88 9080. Baik, pesanan KKM sebagai golongan berisiko tinggi, ibu hamil perlu dapatkan vaksin COVID-19 atau penggalak di klinik terdekat, juga kekal di rumah kecuali untuk tujuan penting dan perlu saja. Amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pastikan ahli keluarga yang kuarantin di rumah patuh sepenuhnya SOP. Juga hadir ke CSC untuk penilaian jika disahkan positif COVID-19. Jika dibenarkan kuarantin di rumah, lakukan pemantauan kendiri. Jika gejala merosot, segera ke CSC. Hubungi 999, segera ke hospital berdekatan jika berlaku kecemasan. Baik, program Derma Darah sempena Hari Ulang Tahun Bahagian Perkhidmatan Anggota ke-63 bermula pada 24 Februari tahun 2022, hari Khamis, 8 pagi hingga 3 petang, Dewan Seroja Kem Kementah terbuka kepada warga ATM dan juga keluarga, pejabat awam, MINDEF, orang awam.
Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang di saluran berita RTM Live Review 1, 2, 3. Dengan itu, saya Azizan Alam. Assalamualaikum.